Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan dan keimanan yang sebenar-benarnya akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pagi hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah Aidul Adha yang bertajuk Aidul Adha, suatu pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 10 Zulhijjah umat Islam di seluruh dunia merayakan Aidul Adha dengan melaksanakan solat sunat Aidul Adha dan ibadah kurban, serta menghiasi hari raya dengan bertasbih, bertahmid, takbir dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergembira menyambut Aidul Adha dengan saling mengunjungi serta berpakaian baru serta cantik. Di samping kita menikmati berbagai juadah yang disediakan, janganlah dilupakan golongan yang tidak dapat menyambut hari yang mulia ini kerana keuzuran atau hidup miskin serta melarat. Kunjungilah
dan ulurlah bantuan kepada mereka. Eratkan ukhuwah Islamiyah dengan mengunjungi kaum kerabat, sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat andai. Janganlah kita cemari hari raya ini dengan perkara maksiat dan dosa. Sebaliknya, hiasilah dengan kebaikan dan amal kebajikan. Aidul Adha yang kita rayakan setiap tahun pasti mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga korban dua orang anaknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam serta Habil dan Qabil. Korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keikhlasan hatinya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan kibas yang paling elok dan gemuk. Manakala korban Qabil ditolak kerana dia mengorbankan harta yang paling buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan pengorbanan yang besar. Dia sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat, seperti mana firman Allah dalam surah Ahnaf ayat 122 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia pada hari akhirat adalah dari orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berpegang kuat dengan akidah ketauhidan dengan kepada Allah sejak muda lagi. Sejarah menceritakan kisah beliau yang menghancurkan berhala sembahan Namrud yang menyebabkannya dihukum dengan cara dibakar, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tua, Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalam melalui isteri keduanya, yaitu Siti Hajar. Kegembiraannya itu tidaklah lama kerana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkannya supaya menghantar dan menempatkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tandus lagi gersam demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan kasih sayangnya seperti yang disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah di tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Pengorbanan Siti Hajar juga amat besar. Ditinggal suami tanpa manusia lain kecuali Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil. Siti Hajar
reda sepenuh jiwa. Siti Hajar reda sepenuh jiwa dan raganya berkorban demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Siti Hajar kehabisan bekalan air hingga tidak dapat menyusukan anaknya Ismail alaihissalam. Oleh kerana risau keselamatan anaknya, dia sanggup bersusah payah, berlari-lari, berusaha mencari air antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pertolongan dengan menerbitkan mata air berdekatan Kaabah yang dikenali sebagai Telaga Zamzam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang berbahagia, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih besar ialah apabila baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih anak kesayangannya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberitahu anaknya akan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan Nabi Ismail alaihissalam menerimanya dengan penuh ketaatan yang tidak berbelah bagi. Semasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berjalan menuju ke tempat sembelihan, mereka diganggu oleh syaitan yang bertujuan menghalang mereka daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Untuk mengusir syaitan yang mengganggu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melemparkan dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ibadah haji, yaitu melontar jamrah. Pengorbanan kedua-duanya itu lantas dibalas dengan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang sembelihan yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syafa'at ayat ke-107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, mulai 10 Zulhijrah ini, yaitu pada hari ini, selepas solat sunat Idul Adha hingga 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari, umat Islam disunatkan mengorban sedikit harta untuk melaksanakan ibadah korban, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban, iaitu sebagai tanda bersyukur. Daging korban hendaklah disedekahkan kepada fakir dan miskin di tempat tersebut. Tujuannya untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Marilah kita melaksanakan ibadah korban yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahr, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih korban. Kerana sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu akan sampai, yaitu reda Allah, sebelum titisan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu
dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, ibadah haji juga perlukan pengorbanan. Mengorbankan harta puluhan ribu ringgit sebagai perbelanjaan perjalanan, penginapan, bayaran dam dan sebagainya. Apa yang kita belanjakan itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada pagi yang mulia ini, marilah kita hayati dan ambil pengajaran daripada perkara-perkara berikut. Pertama, ketaatan kedua ibu bapa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan ketaatan anak kepada ibu bapanya. Kedua, umat Islam hendaklah mengambil pengajaran daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berjihad pada jalan Allah dengan mengorbankan harta benda dan jiwa raga dengan tulus ikhlas akan dikurniakan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang memperolehi kemenangan. Ayat surah At-Taubah ayat ke-20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.